Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, ini dia perkembangan terkini dari mahkamah yang daripada pihak pendakwa, pendakwa raya khususnya kes pendakwaan terhadap MB Lato-Lato yang dikatakan telah menghina Sultan Selangor dan juga memperlekikan kuasa yang di Pertuan Agong. Jadi hari ini sahabat semua, saya ingin memberikan sedikit perkembangan berkaitan dengan pendakwaan ini terhadap Menteri Besar Kedah Sanusi. Jadi kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh berita hari ini memang agak mengejutkan. Tapi sebelum saya teruskan sahabat semua, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Kes hasutan Sanusi bukan rumit, boleh dibicara di Mahkamah Session. Itu dia sahabat semua. Jadi apakah sebenar kenyataan daripada pihak pendakwaan ini? Ya, saya ingin membacakan untuk kita semua yang saya petik daripada Malaysia Kini. Pihak pendakwaan berhujah tidak ada keperluan untuk memindahkan kes hasutan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur dari Mahkamah Seksyen Selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam kerana ia tidak melibatkan isu perundangan yang rumit. Timbalan Pendakwa Raya Masri Muhammad Daud berkata demikian dalam afidavit untuk membantah permohonan pemimpin PAS itu supaya kes hasutannya dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Tambah lagi, kes ini tidak melibatkan isu undang-undang yang rumit, kompleks atau di luar biasa yang memerlukan perbicaraan di Mahkamah Tinggi. Terdapat banyak duluan undang-undang yang ditetapkan oleh Mahkamah Tinggi berhubung isu Akta Hasutan 1945, Akta 15. Jadi katanya yang Arif Hakim Mahkamah Seksyen adalah kompeten dan berwibawa untuk mengetahui kes jenayah dalam bidang kuasa Mahkamah Seksyen, termasuklah kes di bawah Akta 15 yang didakwa oleh pemohon iaitu Sanusi, kata Masri dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi yang bertarikh 23 Januari yang lalu, kemarin. Sanusi pada Julai tahun lalu dihadapkan ke Mahkamah Seksyen untuk dan memohon untuk dibicarakan atas dua pertuduhan menghasut berhubung perlantikan Menteri Besar Selangor. Ini berkait dengan Sultan Selangor ya, kerana dia yang melantik Menteri Besar ini, dan juga penubuhan kerajaan perpaduan. Penubuhan kerajaan perpaduan ini melibatkan istana yang di Pertuan Agong dalam satu ceramah politik. Adun Janeri itu didakwa telah menyebut perkataan menghasut di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara, Gombak, Digat, Kuala Lumpur pada 11 malam 11 Julai pada 11 malam 11 Julai tahun lepas. Kedua-dua pertuduhan itu mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 akta yang sama, membawa hukuman denda sehingga 5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Jadi sementara itu bernama bagi melaporkan pihak pendakwaan dalam kes Sanusi membantah permohonan Menteri Besar Kedah itu untuk memindahkan kes hasutan dihadapinya ke Mahkamah Tinggi Shah Alam, memandangkan kes itu telah ditetapkan untuk perbicaraan di Mahkamah Seksyen Selayang. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri berkata kes itu juga tidak melibatkan persoalan undang-undang yang sukar atau kompleks seperti yang didakwa pihak pemohon. Oleh yang demikian katanya dalam kepentingan keadilan untuk kes ini dipindahkan ke Mahkamah Tinggi, lebih baik lagi kes telah ditetapkan untuk perbicaraan di Mahkamah Seksyen, katanya lagi. Masri berkata demikian dalam afidavit jawapan untuk membantah permohonan Sanusi. Itu dia. Jadi sebelum ini Hakim Mahkamah Seksyen Selayang Nur Rajia Madzin telah menetapkan tarikh perbicaraan pada 5, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 22 dan 23 Februari ya, bulan depan, serta 11, 15 dan 18 bulan Mac. Jadi Sanusi akan bertambah sibuk pada bulan hadapan, bulan Februari, untuk pendakwaan, khususnya apabila beliau membuat hasutan memperlekeh kuasa raja, sultan, dan juga ya turut juga menyentuh berkaitan dengan penubuhan kerajaan perpaduan. Sementara itu dalam prosiding pengurusan kes di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Aslam Zainuddin hari ini, Mahkamah menetapkan 1 Februari bagi mendengar permohonan Ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri bagi memindah dua pertuduhan ke Mahkamah Tinggi. Aslam juga memerintahkan Sanusi membalas afidavit yang dikemukakan pendakwaan pada atau 29 Januari ini. Jadi terdahulu Peguam Hasari Johari Bawi
yang mewakili Sanusi memohon mahkamah agar diberi tempoh 14 hari bagi menjawab afidavit yang dikemukakan pendakwaan. Kami telah menerima afidavit jawapan daripada pihak pendakwaan menerusi email semalam. Justru kami memohon mahkamah memberi masa 14 hari untuk kami membalas afidavit tersebut, katanya. Bagaimanapun Masri membantah permohonan itu dan menyatakan masa yang ada mencukupi untuk menjawab afidavit tersebut selain tiada sebab untuk melengah-lengahkan lagi prosiding ini. Jadi kita boleh nampak sahabat semua, berbagai cara. Ya, pertamanya tadi memohon daripada Mahkamah Seksyen ditukar ke Mahkamah Tinggi. Sekarang ini minta lagi memohon 14 hari. Sedangkan perbicaraan akan bermula pada 4 Februari. Jadi kita boleh nampak mereka akan cuba melengah-lengahkan dengan apa cara sekalipun pendakwaan, perbicaraan ini. Kerana semakin takutlah mereka dan semakin gentarlah mereka. Kerana apa sahabat semua, kalau didapati bersalah, walaupun kecil 5,000 untuk dibayar kalau didapati bersalah dan juga 3 tahun penjara. Namun yang menakutkan kepada Menteri Besar Lato-Lato ini adalah keanggotaannya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri akan hilang. Akan terbatal jika disabitkan kesalahan. Selain itu, jawatannya sebagai Menteri Besar Kedah juga akan hilang sahabat-sahabat semua jika dia didapati bersalah apabila disabitkan bersalah di dalam kes hasutan ini. Jadi dua pertuduhan yang dikenakan ke atasnya dalam mengikut Seksyen 4 Fakta Hasutan yang boleh dihukum seperti yang saya katakan tadi 5,000 ya, dan juga penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Ini yang mereka takutkan sebenarnya. Mereka takut kalau didapati bersalah, maka habislah peluang Menteri Besar Lato-Lato ini sekali lagi untuk memegang jawatan sebagai Menteri Besar. Apa komen Anda, sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan satu lagi sebelum saya akhiri, set poll kepada Anwar, yaitu Setiausaha Sulit, Datuk Seri Anwar menempelak Tun Dr. Mahathir tidak layak cakap soal balas budi, katanya. Apakah yang dimaksudkan itu? Menarik juga untuk saya kongsikan. Jadi Dr. Mahathir Mohamad tidak layak untuk bercakap tentang membalas budi, khususnya terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata setiausaha politiknya yaitu Azman Abidin. Dia mendakwa bekas Perdana Menteri itu telah pun merancang plot terhadap Anwar seawal minggu pertama susulan penubuhan kerajaan PH pada Mei 2018. Selepas PH berjadi tubuhkan kerajaan pada 10 Mei 2018, Mahathir mengadakan mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin PH. Dalam mesyuarat itu, ketua parti diberikan mandat untuk menentukan dan menamakan calon menteri kabinet yang mereka fikirkan sesuai. Syaratnya adalah ketua parti akan serahkan nama calon dan Tun Mahathir selaku Perdana Menteri akan menentukan portfolio menteri. Tapi apabila Tun Mahathir mengumumkan senarai menteri, dia mengumumkan 4 pemimpin PKR sebagai menteri yang sebenarnya tidak pun dicalonkan oleh PKR, yaitu Presiden PKR ketika itu adalah Wan Aziza. Kesimpulannya, dia telah mengkhianati dan merancang plot terhadap Anwar dengan melantik pemimpin-pemimpin PKR yang tidak sehaluan dengan Datuk Seri, katanya kepada Malaysia Kini. Dia berkata demikian ketika mengulas kenyataan Mahathir yang membidas Anwar, ekoran tindakan pihak berkuasa menyiasat ketika ini. Mahathir menganggap Anwar tidak mengenang budi kepada dia dan bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin. Bekas Perdana Menteri itu juga menyindir tindakan kerajaan mengadakan siasatan adalah sebagai balasan atas bantuan yang diberikannya bersama Daim sama-sama membantu Anwar pada 2018 untuk menang pilihan raya kecil di Port Dickson, katanya. Apabila saya menjadi Perdana Menteri kali kedua, sepanjang tempoh saya Anwar dibebaskan dari penjara, kemudian dia mau bertanding dalam pilihan raya di Port Dickson, saya dan Daim berkempen untuknya, kata Mahathir. Jadi minta belas kasihannya. Azman bagaimanapun tidak mendedahkan nama 4 pemimpin yang tidak dicalonkan oleh Wan Aziza itu. Pada 2018, PKR mendapat 7 menteri kabinet, termasuklah Kak Wan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Antara lain ialah Azmin Ali, Zuraidah Kamarudin, Saifuddin dan juga siapa lagi? Saifuddin Abdullah. Ini semua yang sudah mengkhianat, kecuali Saifuddin Barubian, ini semua juga yang mengkhianat, dan Dr. Xavier. Jadi kita boleh nampak bahwa senarai-senarai yang telah dilantik ini adalah orang yang memang sebulu dengan Azmin Ali, yang memang tidak mahu, yang menyokong kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka inilah yang dipilih untuk menjadi menteri. Dan kita tahu apa yang berlaku. Keempat-empat daripada mereka ini, kecuali Saifuddin, adalah kaki yang telah mengkhianati perjuangan mereka di dalam PKR sehingga tumbangnya kerajaan PH ketika itu. Kemudian pada Februari 20, Azmin, Saifuddin, Zuraidah,
Saifuddin Abdullah, Zuraida dan Barubian mengumumkan keluar parti. Ini yang saya sudah katakan, akhirnya berlakulah langkah Sheraton. Barubian tidak menyertai kerajaan PN di bawah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, sebaliknya menyertai Parti Sarawak PSB yang merupakan parti pembangkang. Xavier, kita tahu beliau juga terus menjadi pengkhianat. Azmin Halih dan juga Zuraida. Jadi kita boleh nampak matlamatnya adalah menjadi Perdana Menteri semula dengan sokongan daripada semua parti, tidak perlu menyerahkan pentadbiran kepada Anwar seperti yang dijanjikan dalam ketika bersama PS sebelum PR15. Kita tahu langkah Sheraton adalah untuk menyerahkan kuasa. Kita semua tahu langkah Sheraton adalah untuk tidak menyerahkan kuasa pentadbiran kepada Anwar. Rancangan yang dirancang oleh Mahathir adalah untuk menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Pemimpin PKR khususnya tidak dipanggil dalam perjumpaan itu. Namun akhirnya pengkhianat dikhianati oleh pengkhianat. Itulah yang berlaku karmanya, sahabat-sahabat semua. Jadi itu sedikit tambahan daripada saya hari ini. Yang pertamanya tadi, kedudukan bahaya MB Lato-Lato bakal kehilangan jawatan jika disabitkan bersalah. Karena itu, pada pandangan saya sahabat semua, dan apa yang kita pelajari daripada semua ini, mereka cuba melenggakan dengan apa cara sekalipun perbicaraan pendakwaan yang telah pun dijadualkan pada 9 Februari 2024. Bulan hadapan sahabat-sahabat semua. Dalam masa 2 minggu atau 2 minggu dari sekarang. Jadi mereka ketakutan, mereka akan lakukan apa saja. Kita boleh nampak itulah yang sedang direncanakan. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat di luar? Adakah Anda setuju atau seirama dengan saya? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Indonesia Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye bye.